Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat datang ke sesi Bahasa Arab bersama saya, Ustaz Uman. Okey, untuk sesi video kali ini punya sesi agak berbeza sedikit sebabnya saya sedang berada di sekolah. Background pun nampak lebih ceria sedikit kan berbanding sebelum-sebelum ni. Okey, untuk Bahasa Arab kali ini saya nak mengajar pada anda semua berkenaan dengan tajuk Bahasa Arab tahun 6 yang seterusnya. Okey, kalau anda lihat pada tajuk sebelum ini, saya ajar tajuk berkenaan dengan huruful atfi. Kemudian saya ajar sebelumnya iaitu video yang first kali saya ajar tentang Al-Qissatul Mukhtarah, iaitu kisah mengenai Al-Usratus Sa'idah, iaitu kisah mengenai keluarga bahagia. Okey, untuk bahasa Arab kali ini saya akan teruskan pada topik yang seterusnya dalam buku teks bahasa Arab tahun 6, iaitu Al-Qissatul Mukhtarah Al-La'bu bin-Nar. Okey, nak tahu apa dia kisah Al-Mukhtarah Al-La'bu bin-Nar ni? Teruskan nonton video ini seterusnya. Okey, baiklah, sekarang ni kita teruskan pada Al-Qissatul Mukhtarah Al-La'bu bin-Nar, iaitu bermaksudnya kisah pengajaran bermain dengan api. Okey, kisah ni saya terangkan sedikit secara ringkas, iaitu berkenaan dengan cerita seorang budak lelaki, dan dia ni memang bukanlah seorang anak yang baik. Sehinggalah berlaku suatu kejadian yang menyebabkan dia ni menyesal atas perbuatannya dan dia berusaha untuk menjadi seorang anak yang soleh. Baik, kita teruskan. Baik, siapakah budak lelaki ni? Iaitu budak lelaki ni bernama Yusuf, iaitu Yusufu waladun. Yusuf ni bukan seorang budak lelaki. Apakah sifatnya? Muhmilun, yang lalai. Okey, wa mutakasilun, dan menjadi seorang pemalas. Wa huwa kathirul la'ibi, dan dia ni kathirul la'ibi, seorang yang banyak bermain-main. Okey, bukan main bola, bukannya suka main sukan, main game, tak. Dia ni suka yang banyak bermain-main ke atas benda yang tak patut main-main. Contohnya buat kerja sekolah, main-main. Boleh pula nak buat kerja sekolah sambil tu nak sibuk dengar lagu yang pelik-pelik. Ataupun tak cukup tu, nak tengok pula cerita sambil tu buat kerja sekolah. Memang confirm lah tak jalannya. Okey, itu yang bermaksud dengan banyak bermain-main. Kathirul la'ibi. Kemudian yamuddu yadahu, dan dia ni selalu panjang tangan. Bukan maksudnya dia ni panjang tangan dia ni suka mencuri, tak. Maksudnya dia ni memang suka ambil benda. Benda apa? Ila kulli syai'in, dia ambil setiap benda, tiap-tiap suatu benda dia ambil. Okey, baik. Kemudian apa lagi sifat dia? Wala yahtammu, dan dia ni tak peduli. La, tidak, yahtammu, peduli. Dia tak peduli pun. Iaitu apa tak peduli? Binizamil baiti, dia tak peduli dalam menjaga kebersihan. Binizami al-baiti, iaitu rumah. Ini adalah ciri-ciri sifat seorang budak lelaki bernama Yusuf ni. Okey, kemudian apakah yang dilakukan oleh ibu bapanya? Wa qad hadzarathu ummuhu kathira, dan sesungguhnya ibunya hadzarathu, dah memperingatkannya, kathira, iaitu banyak kali. Kemudian apa lagi ibu dia buat? Wa nasahathu, dan ibunya menegurnya, an yakuna, supaya menjadi muti'an, iaitu taat pada perintahnya, hadi'an, dan menjadi seorang yang tenang. Okey, maksudnya jadi seorang yang cool, relax je, jangan nak kelang kabut, jangan nak tiba-tiba panik. Nampak lipas je tiba-tiba ambil kau terbang semua kan. Terbang semua benda. Ke mana? Ke lipas tu. Okey, itu yang ibu dia nak terhadap Yusuf. Jadilah seorang yang anak yang taat dan anak yang tenang. Jangan nak panik, jangan nak sesuka hati nak ambil benda. Okey, baiklah, teruskan. Kemudian apa lagi ibu dia buat?
iaitu fa idza arada syai'an, iaitu Yusuf ni apabila dia nak sesuatu, fa alaihi an yatlubahu minha, maka dia akan pasti dapatkannya daripada ibunya. Maksudnya dia ni memang seorang anak yang boleh katakan manja lah. Okey, nak sesuatu dia mesti minta pada mak, mesti akan dapat. Kalau tak dapat tu tak tahulah boleh buat kan. Tapi dalam kehidupan kita dah kenal lah siapa yang macam tu kan. Mungkin kita kot masa kecil tak dapat benda, tak dapat mainan, bergolek-golek lah kita atas lantai, menangis ke. Okey, baik, kita teruskan, iaitu Zata Lailatin. Ni kisah turning point dia. Ini dia climax cerita dia, iaitu ada suatu kejadian yang akan berlaku Zata Lail, pada waktu malam. Bainama kanas ummuhu, iaitu ketika mana ibu dia tatahaddatsu, sedang berbual, ma'a sadiqatiha. Ma'a ni bersama dengan, ataupun dengan sadiqatiha, dengan rakan-rakannya, di mana, ghurfatil julus, di ruang tamu. Okey, apakah yang berlaku seterusnya? Imtadda yadahu, dia bukan ibu dia, Yusuf ni, dia memanjangkan tangan dia ila ke mana? Ulbatit thiqab, iaitu ke kotak mancis. Sebab tadi Yusuf kita dah kenal, dia ni suka ambil benda kan. Kali ni dia ambil benda bernama kotak mancis, ulbatit thiqab. Dan apa dia buat? Wa akhraja, iaitu dia keluarkan minha, daripada ulbatit thiqab tu dia keluarkan sesuatu. Iaitu apa dia keluarkan? Audan, iaitu batang mancis. Wa ash'ala, dan dia akan menyalakannya. Yalah, biasalah budak-budak yang suka nak ambil tahu kan. Kadang-kadang mungkin dia agak over sikit kan. Dia ambil je benda, dia main suka hati je kan. Dalam kisah ni, Yusuf ni dia panjangkan tangan dia ke kotak mancis dan dikeluarkan batang mancis tu dinyalakan. Saja nak tengok kan, nak test apa benda ni kan. Okey, Wahal ada je. Wahal dah tahu dah tu kotak mancis. Okey, baik, teruskan. Kemudian apa yang terjadi selepasnya? Falamma rahu, dan dia bila nampak api mancis tu menyala, dia ingat tak nyala kan. Sekali dia gosok-gosok, dia gosok batang mancis tu, nyala. Dia nampak rahu musta'ilan, nampak dia nyala musta'ilan. Dia jadi apa? Khafa, terkejut dia, takut dia terus. Dan apa yang dia buat? Wa alqahu, dan dia lemparkan batang mancis tu. Dekat mana? Ala bisatil ghurfah, ke atas karpet bilik. Kalau kita dah tahu dah mancis tu kita campak dekat benda yang mudah terbakar, jadi apa dah? Kita boleh tahu dah. Baik, kemudian kita tengok seterusnya. Wa kana minas sufin na'imi, dan karpet tu diperbuat daripada bulu haiwan. Apa yang akan terjadi pada karpet tu? Fa'amsakat bihin niran, dan dia akan mudah membakar. Fa'amsakat, dia akan mudah membakar. Bihin niran, menjadi marak menyala. Dia sama macam dalam gambar slide kan. Tengok dia terbakar terus. Okey. Baiklah. Inilah akibat kau tak berhati-hati ketika mengendalikan mancis. Jangan main campak-campak je ya. Okey. Kita tengok apakah yang berlaku seterusnya. Okey, seterusnya, sami'at ummu, ibu dia terdengar suraha Yusufa, iaitu suara Yusuf, alian, suara dia memekik, menjerit tiba-tiba kan. Dah tengah-tengah malam jerit lah tu kan. Nyara histeria ke apa. Rupanya dia taliban ighathataha, dia minta tolong ibu dia. Yelah, dah tercampak mancis dekat kapet, dah terbakar dah. Mulalah dia memekik minta tolong. Okey, dan apa yang terjadi selepas itu? Faraqatat mad'urah, iaitu mak dia tu, ibu dia tu cepat-cepat lari. Ketakutan, risau, Yusuf ni kenapa ni? Why? Tak tahu kan. Dan bersama-sama dengan ibu dia, iaitu duyuf, bersama-sama dengan tetamu dia.
Maka apa yang dilihat oleh tetamu dia, ibu dia tengok, wara'at an-nara muntashirah. Dia tengok api tu dah terbakar dan merebak dah. Fil bisat, dekat kapet tu. Dan apa lagi dia tengok? Apa lagi mak dia tengok? Mak dia tengok waqad waqafa Yusufu. Dia tengok Yusuf ni terberhenti, terduduk dia. Dekat mana? Fi ruknil ghurfah, di penjuru bilik. Dalam keadaan macam mana dia? Dalam keadaan musfarra wajhin, dalam mukanya ketakutan, menggigil tengok kapet tiba-tiba terbakar kan. Okey. Kemudian kenapa Yusuf tiba-tiba minta tolong pula? Tak boleh lari. Rupanya wan nara takadu, dan api itu telah menyekat, antasudda alaihi tariq, dah menyekat jalan keluarnya. Maksudnya kapet tu betul-betul depan pintu bilik. Dan dia tu duduk kat hujung bilik, kat penjuru kan. Jadi dia tak boleh nak larikan diri. Okey, dan apa yang ibu dia buat? Asra'at ummuhu bihamlih. Terus ibu dia capai tangan dia. Berani ibu dia, redah je api, tak apa, asalkan anak aku selamat. Okey, apa ibu dia buat? Capai tangan dia dan bihamli, dan didukung terus. Dan apa ibu buat seterusnya? Wa akhrajathu min ghurfah, dan dia membawa Yusuf tu keluar daripada bilik itu. Kemudian bila ibu dia selamatkan Yusuf ni, apa yang kawan-kawan ibu dia buat? Tetamu ibu dia buat tu. Dan ibu dan kawan-kawan tetamu ibu tu buat apa? Wa qamat wa hiya wa sahibatuha. Dan rakan-rakan ibunya tu mai dah. Dia dah datang dah, muncul dah. Dengan apa? Bi itfa'in nar, iaitu dengan pemadam api. Pemadam api. Okey, itfa'in nar, pemadam api. Okey. Apa yang dia buat selepas itu? Dan dia muncul dengan pemadam api ba'da an iltahamat al-bisat, iaitu selepas api tu dah menelan kapet tu. Maksudnya dah, bila api tu dah mula nak terbakar, nak membakar benda lain pula. Dah kapet tu hangus dah, dia nak cari benda lain. Sebaik muncul kawan-kawan ibu ni tu bersama itfa'in nar. Dan apa terjadi pada Yusuf? Jalasa Yusufu, dan Yusuf ni terduduk. Ba'da ikhmadin nar, setelah terpadamnya api, hazinan, dalam keadaan sedih. Bukan sedih ya. Sedih, tertypo sikit. Okey. Baiklah. Seterusnya, apa yang Yusuf ni buat seterusnya? Dan Yusuf ni, dia waqala, dan dia berkata pada ibu dia, waqala li ummihi, dan dia berkata pada ibunya, lan amsika ba'dal ain, aku takkan lagi mengambil sesuatu, bi ai syai'in, tanpa mengetahui, dhi khatarin, tanpa mengetahui bahayanya. Maksudnya dia takkan ambil benda-benda tu tanpa tahu apa bahayanya. Sebab itulah kalau kita masa kecil, kita memang suka akan ambil benda tanpa kita tahu risikonya. Jadi sebagai orang dewasa ketika itu yang ada, mesti akan ingatkan, ini bahaya, itu bahaya. Jangan ambil gunting, bahaya, tajam. Jangan ambil pisau, bahaya, tajam. Jangan main api, bahaya, terbakar. Okey, tapi kadang-kadang ada kita nak ikut. Ada kalanya mungkin kita tidak mahu ikut pun. Sebab apa? Sebab kita nak tahu. Kita mungkin nak sangat pegang kan. Okey, dan itulah akan berlaku seterusnya pada budak-budak kecil. Biasalah nak ambil tahu. Okey, Yusuf ni, dah kisah Yusuf ni dah ambil tahu dah api tu bahaya, dia siap terbakar kapet dah. Terus dia insaf. Dia tak nak ambil benda tanpa mengetahui bahayanya. Dan apa Yusuf ni janji? Lan al'abu bil kibrit, dan aku tak mau main mancis lagi. Dan apa janji seterusnya? Wasa'amalu binasaihiki, dan aku akan bertindak mengikut nasihatmu. Maksudnya dia akan buat sesuatu ikut apa yang ibu dia nasihat, dan dia tak akan main mancis lagi. Dan seterusnya apa yang dia janji? Walan yakuna minni illa ma tuhibbin ya ummi,
dan aku tak akan buat. Mim ni, aku tak akan buat apa-apa pun. Sesuatu pun, aku tak akan buat apa-apa pun. Illa kecuali ma tuhibbin, apa yang kau suka, wahai ibuku. Jadi itulah kisah berkenaan dengan Yusuf dalam kisah Al-La'bu bin Nar. Okey, baik. Sekarang dah selesai dah berkenaan dengan penerangan Al-Qissatul Mukhtarah, iaitu kisah kali ini Al-La'bu bin Nar, iaitu bermain dengan api. Okey, jadi saya harap semua orang faham tentang penerangan yang telah saya berikan. Lagi saya beri dalam slide, saya ada gambar kan, gambar tu, gambar ni. Okey, baiklah, dalam kisah ini juga bukan kita nak belajar saja untuk sebagai pelajaran yang kita kena wajib belajar. Bahkan kita kena ambil juga pengajaran daripada kisah ini, yang di mana kejahatan atau kebaikan seorang anak tu dia akan juga kembali kepada ibu bapa kita. Jadi bila kita hendak melakukan kebaikan, ketahuilah kita tidak bersorangan. Kita tidak akan rasa kita saja yang buat baik, orang lain mesti buat jahat. Tak. Kebaikan tu dia akan menjadikan orang lain yang melihat atau yang menerima kebaikan tu menjadi baik. Senang kata, bila orang lain terima kebaikan, maka dia akan terdorong untuk buat kebaikan. Seolah-olah kita macam mengajak orang lain pun, jom buat baik sama-sama. Sebaliknya, kalau buat kejahatan tu tak akan kembali pada diri kita sendiri. Bahkan kejahatan tu akan kembali pada orang lain juga, yang dimana akan mendorong orang lain menjadi jahat, ataupun menyebabkan orang lain tu terpalit kejahatan. Kalau siapa yang pernah dengar patah bahasa Arab ni, iaitu apa patah bahasa Arab ni, tapi saya bahasa Melayukan lah, sebabnya takut ada tak faham kan. Okey, iaitu patah bahasa Arab maksudnya iaitu berkawanlah dengan orang yang menjual minyak wangi. Walaupun tak dapat kita membeli minyak wanginya, tetapi dengan minyak, dengan kewangian minyak itu akan menyebabkan kita pun terasa wangi. Begitu juga jangan berkawan dengan si tukang besi. Bukan tak boleh kawan langsung, maksudnya ini perumpamaan patah bahasa Arab ni, iaitu jangan kita berkawan dengan tukang besi walaupun kita tak merasai kebahangan besi tu yang sedang ditempa, tengah buat besi tu kan, panas kan. Namun kita akan rasa juga dia punya kepanasan dia serta bau besi yang hangit tu. Begitu juga dalam kehidupan kita semua. Jadikan diri kita yang baik dan juga ajak orang lain buat baik. Dan jangan sekali kita menyebarkan kejahatan. Jadi itu saja, wallahu a'lam bissawab. Okey, untuk latihan bahasa Arab, jangan lupa tengok link dekat bawah tu. Saya dah bagi link. Tinggal awak klik link tu. Jangan lupa masukkan email dan juga terus jawab soalan berdasarkan petikan. Okey, jangan risau, soalan tu tak akan minta awak tulis ayat bahasa Arab. Saya tahu susah. Okey, cuma awak kena pilih saja jawapan yang betul. Dan jangan lupa fahamkan dulu. Kalau rasa tak boleh faham, tak apa, rewind balik video ni. Okey, faham dulu, kemudian baru jawab. Okey, baik, jadi itu saja, wallahu a'lam bissawab. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi video yang seterusnya bersama saya, sesi bahasa Arab bersama Ustaz Luqman. Okey, kita jumpa video yang seterusnya. Illa liqa.